kita dapat mengecapi dan merasai nikmat di dalam bulan Ramadan yang dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Sebagai memenuhi ruang pada malam ini, saya rasa elok juga kalau kita membicarakan berkenaan dengan Ramadan, berkenaan dengan bulan yang mulia ini, yang mana dia merupakan satu-satunya nama bulan yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan yang lain, nama-nama lain dalam bulan-bulan Islam ataupun bulan Hijri itu tidak disebut dengan jelas oleh Al-Quranul Karim. Menandakan kepada kita bahawa bulan Ramadan ini menyimpan kelebihan berbanding bulan-bulan yang lain. Begitu juga bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah para nabi, sebahagiannya dimasukkan ke dalam Al-Quran, sebahagiannya tidak. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung dan menyentuh berkenaan dengan perihal golongan-golongan yang derhaka, golongan yang jahat. Sudah pasti mereka yang disebut dan dinyatakan dalam Al-Quranul Karim mempunyai sesuatu yang perlu diselidiki untuk kita fahami kebaikan ataupun makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dan menyentuh tentang tempat-tempat tertentu di dalam dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang Palestin, Allah ta'ala menyebut tentang Masjidil Aqsa, Allah menyebut tentang bumi barakah Makkatul Mukarramah, Allah menyebut tentang tempat-tempat lain yang disentuh dalam Al-Quranul Karim. Sudah pastilah ia merupakan tempat-tempat yang menyimpan rahsia yang perlu untuk diteliti oleh orang Islam khususnya bagi memperolehi manfaat daripada Al-Quran. Dan begitulah kita kena mengambil manfaat yang banyak daripada kedatangan bulan Ramadan. Maka marilah sama-sama untuk kita saling menasihati diri kita agar kita memperoleh kebaikan yang terbanyak sempena dengan kedatangan bulan yang mulia ini. Maka banyaklah persediaan yang kita boleh buat. Antaranya kita telah pun bersiap sedia untuk kita menyediakan juadah untuk sahur. Kita dah pergi cari dah. Pergi cari dah ikan kering, pergi cari dah, ada orang pergi cari, dia suka telur masin, pagi-pagi dia pergi cari dah telur masin. Ada orang pergi cari dah pagi-pagi nak makan apa dom, dia pergi cari dah. Macam-macam lah persediaan yang dibuat. Buah kurma. Bila musim bulan puasa ni, ialah kita pun akan bersiap sedia dengan buah kurma. Dan kita dah dengar dah iklan-iklan dalam TV, dalam radio tentang buah kurma, menandakan kedatangan bulan Ramadan. Sama ada secara jelas terang-terangan ataupun cara bisik-bisik. Cara bisik. Orang belah Kuala Lumpur heran. Dia kata, pasal apa Pulau Pinang nak jual kurma kena bisik? Saya kata, mana ada, kami jual ikan aja bisik-bisik, kurma kami tak jual bisik-bisik. Ada, dia kata. Dia orang Kuala Lumpur. Apa dia, mana ada? Dia kata ada. Tu Yusuf Tayyub tu, dia kata jual cara bisik-bisik, dia kata jual kurma. Kan? Saja dapat melawak. Jadi kita buat persediaan demi persediaan untuk kita masuk ke dalam bulan yang mulia ini. Tentu beberapa cadangan yang saya boleh lontarkan di sini sebagai persediaan kita bersama. Antaranya apa? Antaranya ialah bagi kita melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan ini dengan penuh bergaya, dengan penuh bersedia. Apalah kiranya kalau kalau ada salah silap dengan orang, kita mungkin ada buat tersilap dengan siapa ke yang kita tahu ataupun yang kita tak sedar ke apakah, kita halai berhalai, minta maaf, kita minta halai kalau ada yang terkasak bahasa dan sebagainya, bagi menjernihkan keadaan dan menjadikan kita ini tidak ada masalah lagi dengan orang untuk kita masuk dalam bulan puasa nanti. Itu di antaranya lah satu. Dan insya-Allah malam ni saya cuba untuk berkongsi, kat saya ada banyak dia punya tips yang dapat ni. Ada perkongsian sama-sama kawan-kawan tu, ada dia bagi berlambak-lambak. Nanti insya-Allah kita tengok takat mana yang kita boleh kongsi sama-sama. Saya cuba untuk kongsi tips-tips untuk
memastikan bulan Ramadan kita ini kita dapat laksanakan ibadat sebanyak yang mungkin. Begitu juga tuan-tuan, sebagai permulaannya, bagi memantapkan iman, untuk kita memantapkan iman dan mengikhlaskan niat kita dalam kita beribadat dalam bulan puasa ni, maka kita kena apa betul? Kita nak beribadat dalam bulan puasa, biarlah beribadat tersebut dia timbul daripada hati nurani yang betul-betul mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tak, betul-betul kita buat ibadat ni, kita buat apa saja bulan puasa ni adalah lillahi taala, sungguh-sungguh mengharapkan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Tak lebih ataupun kita kata tidak lain daripada itu, mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan niat ini juga, boleh juga kita ceritakan berkenaan dengan niat puasa kan? Niat puasa. Kata-katanya ada juga orang berbincang berkenaan dengan bagaimana cara niat, khususnya berkaitan dengan niat tiap-tiap hari ataupun niat sebulan. Ada juga persoalan yang timbul ni berkenaan dengan fiqh lah. Boleh atau tidak kita nak niat sebulan? Kalau mengikut mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, niat hendaklah dilakukan untuk tiap-tiap hari. Setiap hari nak puasa, malamnya kena niat. Maknanya tiap-tiap hari lah. Baik, itu mazhab Asy-Syafi'i. Boleh atau tidak kita nak niat tiap-tiap untuk satu bulan? Bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i ini, maka kita melihat pandangan yang menyatakan membolehkan untuk niat sekaligus untuk sebulan ini terdapat daripada pandangan yang dikeluarkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Sebenarnya mazhab Maliki dia pegang yang itu. Adapun dalam mazhab Syafi'i tidak ada niat dengan sebulan. Namun begitu, bagi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i berpandangan boleh untuk kita mengambil pandangan tersebut dan beramal dengannya. Tak? Jadi Imam Malik ni bukan orang lain untuk guru pada Imam Syafi'i juga. Tapi Imam Syafi'i dia tidak letak kaedah itu untuk niat puasa. Kerana bagi dia lebih teliti supaya amalan itu dilakukan setiap hari dengan niatnya yang tersendiri. Bagi mazhab Imam Malik ini, dia niat sekali awal bulan, kemudian kira sebulan terus. Maka bagi kita, kita boleh beramal dengan dua-dua sekali. Iaitu kita niat sebulan di awal bulan, esok malam, esok kan? Malam ni tengok bulan kan esok? Malam ni kan tengok anak bulan? Esok malam tengok anak bulan. Atau katakanlah hari Khamis tu, hari ni kot, hari ni tu kena tunggulah kot satgi dia kata kena tarawih malam ni, esok pun salah kan? Hari ni mujuk kita ada penyimpan Maha Besar Raja-Raja seorang ada surau kita. Okey, esok tengok anak bulan, kemudian hari ni tengok anak bulan, katakanlah hari Khamis kita puasa, esok malam tu kita niat siap-siap untuk sebulan. Masuk aja waktu mengarik esok kita niat. Bila kita niat sebulan begitu, bagi mazhab kita boleh ambil yang itu, dan kita juga dikehendaki untuk niat juga untuk tiap-tiap hari. Ambil dua-dua. Habis niat buat puasa sebulan, kalau niat tiap-tiap hari duk buat juga. Tujuannya ialah apabila memang nyata seseorang itu lupa untuk dia berniat pada hari-hari yang dia berpuasa tersebut, maka bermanfaatlah niatnya yang satu bulan itu. Tapi kalau saja-saja tak mau niat, tak boleh. Tak, itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Maknanya kalau dia niat sebulan boleh pakai, tapi begitu juga tiap-tiap hari pun kena niat, kecuali memang lupa sungguh. Tak, habis sembahyang mengarib tu terus makan, baru dia kira betul-betul beramal dengan sunnah mensegerakan buka puasa tu, sebut Allah terus lup masuk. Memang dia amal sungguh, memang tak bagi can, terus makan. Tak, bismillah tu dia baca awal lagi dah, belum pada bang tu baca dah bismillah. Bang tu telan terus. Dia makan tu, habis makan tak berhenti makan. Terus mangkit pergi bilik ayak, ambil ayak sembahyang, terus sembahyang maghrib. Habis sembahyang maghrib baca Quran pula. Dia tak berhenti macam ni. Baca Quran, masuk waktu isyak, terus mangkit pergi mandi, semua siap, terus main surau. Main surau terus sembahyang isyak apa semua kelang kabut, tarawih habis tu tadarus apa semua, more tak more apa semua,
Balik rumah pun berjalan kaki dengan orang perempuan sambil duduk sembang tu. Sampai rumah tak tahu nak buat apa, lena. Terus lena gitu je. Esok pagi sok tak bangkit. Tu cerita dah. Sok tak jerah. Pasal apa? Dia kata malam semalam makan kenyang dah, hari ni sok tak larat bangkit, dia lena sampai terlepas. Waktu subuh bang baru jerah. Allah tak ada makan sok. Niat pun tak ada. Pasal semalam memang straight, dia kalut langsung. Hak pasal ni. Tak, jangan. Jangan hari-hari duk buat, dia lupa. Hari pertama, hari kedua, ketiga dia ingatlah. Dia main lama-lama dah mangli puasa tu, dia jadi tak berasa apa dah. Lupa. Hak ni. Hak lupa ini barulah berguna kepada dia untuk dia niat sebulan tadi tu. Tak, dalam keadaan dia niat, dia ingat untuk berniat, maka dia kehendaki untuk dia berniat untuk tiap-tiap hari. Tak, ini persoalan tentang masalah niat. Adapun bagi orang perempuan pula, dia niat dah awal sebulan. Tak, ni hak yang kes untuk niat sebulan ni. Sampai di pertengahan bulan Ramadan itu datang haid misalnya. Maka dia pun tak puasa lah. Bila tak puasa, kemudian niat sebulan tu lagu mana? Cukup 7 hari berhenti haid, mandi apa semua, nak puasa. Maka nak puasa hak niat sebulan tu, dia kena niat balik sebulan. Dia kena niat sekali lagi untuk sebulan tu. Tapi tak bolehlah kata niat untuk 15 hari. Kalau tinggal 15 hari tak boleh lah. Niat sebulan jugalah. Dia niat juga untuk berpuasa 1 bulan, tapi dia kena renew niat dia hak awal bulan. Pasal dikira dia terputus yang itu niat semula. Begitu nah. Itu tentang masalah niat nah. Baik. Kita juga elok sangat sekiranya kita memohon ke hadrat Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kepada kita kelapangan, kesihatan dan kemampuan, kekuatan untuk kita nak beribadat dalam bulan puasa. Tak, tinggal sehari lagi ni. Esok tak tahu lagi macam mana nak jadi kita ni. Sihat ke, sakit ke, larat ke, apa ke, kita tak tahu. Tak, jadi minta, ya Allah sehari lagi ni. Tu kita doa kan, wa balighna Ramadan, bagi sampai bulan puasa. Sunnah tu di kalangan para sahabat dok buat begitu. Daripada doa awal-awal lagi doa minta, ya Allah bagilah can untuk masuk bulan puasa. Ada orang dia memang seronok bulan Ramadan ini. Seronok. Ada orang tiap-tiap tahun bulan Ramadan dia pergi buat umrah. Gitu. Tiap-tiap tahun awal Ramadan dia buat umrah di sana 2 minggu, betul balik. Ada orang duduk sampai sebulan, seronok dia duduk di sana. Tak, memanglah kalau di sana memanglah teramatlah seronok kalau kita berpuasa. Kita hak di Malaysia ni pun tak kurang seronoknya. Bagi orang beriman, dia tengok budaya tu, dia tengok suasana tu, memang berasa seronok, jiwa tu berasa syok. Tak, pasal apa? Pasal dia kata bulan puasa syaitan kena tambat, dia kata. Nafsu pun tak tahu mana. Iman tu kuat. Masa tu kalau nak suruh pergi perang pun dia sanggup lah masa tu. Tak, nak suruh pergi bunuh siapa? Dia piu, jangan bermain. Itulah musim bulan-bulan bulan puasa ni, jangan duk cari pasal dengan orang Islam. Bahaya. Tak, semuanya bersemangat, berjiwa, kental waktu ni. Tu dia. Jadi kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesempatan kepada kita untuk beribadat sekali lagi dalam bulan puasa ini. Dan juga kita juga sayugia untuk kita menambah ilmu pengetahuan tentang persoalan dan permasalahan tentang bulan puasa ni. Khususnya berkaitan dengan hukum hakam yang berkaitan dengannya. Hukum hakam fiqh yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Antaranya yang juga kadang-kadang menjadi persoalan kepada kita tentang sah batal. Tentang sah, tentang batal. Bagi orang yang makan dengan terlupa, itu kita jelas, tak apalah, memang rezeki dia. Tak, memang rezeki dia. Baik, bagi orang dia bukan terlupa, tetapi dia tersilap. Silap lagu mana? Bang asar dia ingat bang maghrib. Dia duduk dalam rumah dia, gelap, kemudian buka lampu, dia ingat malam. Bang asar dia ingat bang maghrib, dia makan. Kawan manyau mengkit tidur, berasa macam tadi 4 rakaat sembahyang dah, padahal itu lohor. Dia ingat asar, ni masuk maghrib, dia pun makan. Tiba-tiba buka pintu, ternyata masih waktu asar. Waktu asar. Maka sebenarnya puasanya batal. Walaupun kata dia tersilap, puasa dia batal. Nanya lah dia macam tu. Dia tak sengaja apa semua, baik.
Jadi batal tak apa, batal ganti balik. Tak timbul masalah. Batal puasa bukan makna dia dah murtad, bukan. Puasa dia terbatal, kemudian kena qada lah, tu je cerita dia. Tak. Jadi kalau begitu, apa nama ni? Kalau katalah dia dengan sebab dia tersilap begitu, maka dia tidak bersalah, maka honoklah begitu. Tak boleh. Maknanya dia tersilap, dia bukan hak yang tadi, terlupa. Terlupa tak apa, tersilap tak boleh. Sama macam makan sok. Kita dah ingat ada masalah lagi, kita pun makan. Padahal orang semayang habis dah. Dia mengkit lambat, dia ingat tak bang lagi. Dia orang semayang habis dah subuh. Tu dia. Dia kata depa semayang tahajud kot tu. Surah biasa memang tiap hari buat tahajud. Dia mengkit lambat. Tak. Padahal orang semayang subuh. Dia makan. Habis makan loh semayang subuh. Aku tak tahu. Dia kata. Apa jadi puasa dia? Puasa dia juga tidak bermakna lagi. Juga sudah dikira dia tidak berpuasa pada hari itu. Tetapi dia dikehendaki imsak. Dia dikehendaki tahan daripada makan dan minum di depan orang ramai. Tak boleh makan juga. Tu dia. Baik, juga kadang-kadang kita dengar persoalan berkenaan dengan orang perempuan. Baru ni ada orang tanya, boleh ke tidak kalau kita nak makan ubat tertentu untuk menahan daripada kedatangan haid? Boleh tak makan begitu? Kita tanya. Baik, saya bisa mendengar huraian daripada beberapa tokoh-tokoh ulama, ada yang menyatakan tidak bersetuju. Terus makan lagi tu. Adakah orang perempuan yang tidak berpuasa dengan sebab kedatangan haid itu dia tidak berpahala? Dia kena dapat pahala. Dia dapat pahala pasal dia memang ditegah daripada puasa. Yang tegah dia siapa? Yang tegah tu Allah yang menjadikan dia itu datang haid. Bukan dia saja-saja syok-syok buat haid dia. Maka dia menurut perintah Allah Ta'ala, maka dia tidak berpuasa. Yang ni nak turut sangat. Nak turut sangat. Hak yang lain banyak lagi, hak yang ikut dalam perintah agama tak mau turut pun, menentang pula. Tu pula. Tak, hak ni kena turut. Dia kata tak boleh puasa, tak boleh tarawih apa semua. Itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang perempuan. Turut je lah. Turut je lah. Orang lelaki mujuk, tak ada cuti. Tak. Kecuali lah aksiden sampai teruk, sampai apa pun tak boleh buat, tu lain lah. Baik. Antara lain lagi, di antaranya berkenaan dengan satu persoalan tentang kahak dan ayak liok. Kan? Kahak dan ayak liok. Baik. Jadi adakah kita telan ayak liok itu membatalkan puasa? Boleh jadi batal, boleh jadi tidak. Dia akan menjadi batal bila mana sesuatu itu dia keluar daripada area dia. Kahak area dia di sini. Dia area dia di sini, tengkuk. Sini kan? Ayak liok area dia di tepi ni. Kelang di tepi ni. Maka ayak liok bila dia keluar daripada kelang dia akan terus duduk di tempat dia, iaitu dalam rongga mulut. Adapun kahak, bila mana dia keluar, dia berada pada kita punya halqum ini. Dia ada di sini. Bila mana dia keluar daripada area dia, maka dia tidak boleh patah balik. Kalau dia duduk di tempat dia tak apa. Dia duduk tempat dia, kita pun turun dia. Maknanya kahak tu kita mana dia masuk ke dalam, tak apa. Tapi kalau dia keluar dah daripada area dia, kita batuk, kahak tu keluar mai ke renggung, kemai ke mulut. Dia sudah keluar daripada perenggan dia, kawasan dia. Maka kahak itu hendaklah di luar. Tak boleh telan balik. Telan batal puasa. Adapun ayak liok, area dia adalah rongga dan penutup ataupun kita kata penghujung dia adalah bibir. Bila ayak liok tu dia keluar mai ke bibir, dia sudah keluar daripada area dia. Tak boleh telan balik. Hisap ayak liok. Telan. Kenyang. Ada kekuatan sampai buka puasa. Boleh ke? Dia keluar daripada area dia, tak boleh telan balik dah. Itu dikira, kalau telan balik dikira dia menelan, memasukkan sesuatu ke dalam rongga dia. Jadi kalau di luar tu kena ambil sapu tangan ke lap. Tak boleh bagi dia masuk balik. Tak. Jadi itu di antara beberapa persoalan yang mungkin ada kalangan kita, mungkin sekejap lagi kalau ada sikit masa lagi, kita bolehlah buka untuk bincang-bincang sikit.
Baik, itu beberapa perkara mungkin sebagai persediaan dia. Baik, di sini saya nak berkongsi juga dengan kita berkenaan dengan apakah dia amalan-amalan yang elok sangat untuk kita amalkan sempena dengan bulan Ramadan ini. Mungkin sebagai salah satu cadangan untuk persediaan. Tak, yang pertama sekali sudah pastilah yang kita sebut dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah sempena dengan bulan Al-Quran. Bulan yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran buat kali yang pertama di Gua Hira itu juga bulan yang menjadi sejarah bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Bulan Ramadan juga mengikut surah Ad-Dukhan. Begitu juga bulan Al-Quran ini, bulan Ramadan ini menjadi bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk Jibril alaihi salam mendatangi Nabi pada bulan Ramadan tahun terakhir Nabi hidup untuk semak balik, untuk semak bacaan Nabi, semak Al-Quran semuanya. Jibril suruh Nabi baca balik keseluruhannya pada bulan Ramadan. Sahabat ada sebelah seorang dengar Zaid dengar apa yang Nabi baca kepada Jibril alaihi salam keseluruhannya, menjadikan bulan Ramadan ini cukup sinonim dengan bulan Al-Quran. Maka elok sangat bulan ini, bulan Ramadan ini, kita penuhkan dia dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Tak, walaupun ada orang kata bulan puasa tak payahlah nak tunjuk rajin, bulan lain tak rajin pun, jawab dekat orang macam tu, mujung ada bulan puasa aku rajin. Kalau bulan puasa pun aku tak rajin, bulan lain minta maaf malam sikit pakai kesudah aku tak baca. Begitu jawapan dia. Skema jawapan tu kita bagi siap-siap. Supaya esok kalau orang tanya kita, "Amboi buat rajin pula baca Quran di pejabat pula, tak pernah rajin." Bulan puasa apa? Puasalah. Bulan lain pun kena baca Quran. Betul. Tapi bulan puasa ni aku lebih rajin berbanding bulan lain. Bulan lain tu malas. Tapi kalau bulan puasa pun malas, bulan lain balok terus. Begitu. Tu jawapan skema hak yang kasar sikitlah daripada hak tadi. Jadi kita marilah sama-sama seperti mana tok guru kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala boleh khatam sehari 2 kali khatam, kan? Kita pun tahu Imam Syafi'i boleh khatam sehari 2 kali. Awak dia tak ada kerja apa ke sampai boleh khatam sampai 2 kali? Awak dia tak ada buat kerja pergi cari makan ke apa ke? Ada. Dia pun kalut nak hidup serupa kita lah juga. Tapi tinggal lagi Allah Ta'ala bagi keberkatan masa kepada dia. Urusan-urusan lain jadi senang, supaya masa yang banyak untuk Quran. Hak kita ni masa untuk Quran tu tak dan, pasal banyak urusan tak selesai. Sat lagi tinggal barang, sat lagi kunci lupa, sat lagi anak sakit, sat lagi motor pancit, macam-macam urusan yang bertangguh-tangguh yang banyak lah kali, tak dan Quran tak ada muka baca. Allah Ta'ala tarik keberkatan daripada kita. Tak. Jadi kita nak ambil keberkatan masa itu, di antara petuanya untuk dapat keberkatan masa ialah mendampingkan diri dengan Al-Quran. Tak. Dia akan menjadikan masa kita berkat. Jadi kita akan merasa awak lama sangat ni baca 2 juz dah ni. 2 juz dah baca. Baru pukul 9.30. Berasa lama lah baca Quran. Baca Quran. Tengok bola 45 minit tu berasa ombuh nak habis dah. Tengok bola 45 minit tak? Saatnya habis, 2 second half tu habis begitu je. Tak? Berasa sat aja. Baca Quran ni 2 juz berasa lengoh lah. Habis dah 2 juz ni. Baru pukul 9 pagi. Ingatkan pukul 12 dah. Tak? Tu dah. Cuba tengok. Dia ada keberkatan dia. Ada keberkatan dia. Allah Ta'ala bagi keberkatan kepada kita. Moga-moga dengan itu urusan-urusan lain itu dia jadi mudah. Itu sebab ulama-ulama begini depa boleh buat sehari 2 juz. Siang satu khatam, sekali khatam 30 juzuk, malam sekali khatam pula 30 juzuk. Bila dia baca, kita kata tak apa lah ustaz, dia orang Arab, sambil lena pun boleh baca bahasa dia. Ya betul kan? Baca Quran tak nanti kena duduk, sambil berjalan pun boleh baca Quran, sambil jogging boleh baca Quran, tak ada masalah. Sambil jogging tu pegang Quran baca, jogging, loop masuk longkang. Kan? Boleh nak sambil kita nak tidur.
Nah, sambil nak tidur kita ingat surah apa? Surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambil tidur baca surah Yasin sambil terlena. Boleh tak? Boleh. Tak ada ayat sembahyang. Tak wajib ada ayat sembahyang untuk baca Quran dengan hafalan ini. Nah, nak pegang mushaf, yang tu kena ada ayat sembahyang lah. Tapi baca dengan hafalan ni tak payah. Nah, tak payah. Sambil-sambil lena dengan ayat Quran tu dia lena. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, elok sangatlah untuk kita memperingatkan diri kita untuk kita mengimarahkan ibadat solat tarawih. Solat tarawih kita laksanakan. Tak? Jangan berkelilah. Nak buat rakaat ke, nak buat tazkirah ke, nak buat apa nama ni, lagu mana ke, pulang. Jangan berbalah. Ini pesanan dia. Kalau kita nak buat 8 pun tak ada masalah. Nak buat 20 pun tak ada masalah. Di Mekah dia buat berapa? Dekat 30 rakaat. Duk heran apa? Dia buat tarawih tu 20 rakaat. Lepas tu bersurai. Pilah nak cari makan ke, nak pergi beli belah ke apa ke, nak pergi lena apa ke. Satgi pukul 1, pukul 2 dia gerak pula kita. Dia panggil pula, dia qiyam pula. Dia balun buat 8 rakaat lagi, baca panjang-panjang pula. Tak? Berlebih-lebih. Ini tarawih ni tuan-tuan. Tak ada masalah. Kalau tuan-tuan nak buat 2 rakaat je tarawih, punya malas sampai terus dia buat 2 je. Habis 2 rakaat mangkit pergi cari baju raya. Kios. Kan? Dia kata tak larat. Dia buat 2 rakaat cemuih yang rasa. Tu imam baca tak sedap, dia kata. Dia pun mangkit pergi. Ataupun dia tarawih 4 rakaat, lepas tu orang buat tazkirah, dia meluat tazkirah tu. Pasien tak mau dengar nasihat orang ni. Dia pun bangkit pi. Tak, kita kata dia kapiang ke? Tak salah apa lah. Tak. Yang penting jangan tak sembahyang isyak je. Jaga baik-baik. Ada orang dia sembahyang tarawih kuat, isyak tak sembahyang. Pelik kat dia ni. Tak boleh. Tarawih mesti melepasi solat isyak. Tak boleh sembahyang tarawih dulu baru sembahyang isyak. Ada pasien main lambat tak? Orang sembahyang tarawih ni, dia pun puluh sembahyang tarawih. Sekali sembahyang isyak. Ujung sampai habis tarawih baru sembahyang isyak. Tak betul. Tarawih dia tak cukup syarat sah. Dia mesti lepas pada solat isyak. Baik, jadi dalam bab apa nama ni tarawih ni, pandangan saya secara peribadilah, pada pandangan peribadi saya sendiri, saya lebih suka kalau kita memperbanyakkan rakaat tarawih. Boleh buat sampai berlambak. Dulu kita buat tarawih 20 rakaat kan, banyak tempat semua buat 20. Tazkirah ni kita kata lately lah, dalam 5 ke 6 tahun ini kita cambahkan dengan tazkirah pula. Tak? Kalau boleh kita sembahyang tarawih saja tak ada tazkirah, dengan syarat semua orang tu dengar Quran tu semua nak teriak belakang. Dengar Quran tu rasa sedih, bila mai tentang semangat ayat Quran tu kita berasa bersemangat. Bila ayat Quran cerita tentang azab kita rasa takut. Boleh tak tu kira tak apa. Tak gaduh dah, panggil orang bagi tazkirah. Buang modal ya. Pasal kita dah dengar tazkirah dalam sembahyang. Terus direct daripada ayat Quran tu bagi peringatan dekat kita. Cerita tentang kehebatan Allah Ta'ala ni, berasa iman ni berasa kejap lah bila dengar ayat-ayat tentang ketuhanan ni. Cerita tentang pengorbanan Nabi, cerita tentang ni berasa tu. Panggil orang bagi tazkirah ni pasal apa? Bagi tazkirah ni pasal nak bagi pencerahan daripada apa yang dibaca tu lah. Tak? Ayat Quran tu cerita apa? Nak bagi kefahaman lagi. Sementara pula bulan Ramadan ni pula orang ramai. Hak kawan hak bagi tazkirah tu pun sekali-sekala dia kata orang ramai ni semangat sikit. Daripada hak biasa-biasa tu nampak tak ramai pun. Bila mai bulan puasa ni orang tunggu tak pergi ke mana? Nak pergi ke mana? Apa baru sembahyang 4 rakaat dia kata tak boleh lari. Tak? Jadi dia pun semangat sikit bagi peringatan tentang agama lah, bagi kesedaran. Peluang lah, bagi peluang untuk kita bagi peringatan kepada orang seramai yang mungkin. Salah ke tidak? Tak salah juga. Tak ada masalah. Tak. Kemudian dia kata 8 ni tak cukup, kita kena buat 20. Buatlah, tak ada masalah. Tentang buat tazkirah sejam, lepas tu buat 20 rakaat. Setiap rakaat baca satu muka surat. InsyaAllah pukul 10.30 habis. Boleh? Tak adalah 10.30, okey 12 lah jawabnya. Kan? Dulu-dulu kita sembahyang tarawih, kita panggil tu imam hak baca sedap, dia baca banyak. Lah kalau buat begitu dia bagi alasan macam-macam. Lutut sakit lah, pinggang lenguh lah, lama sangat lah, macam-macam alasan. Dulu boleh tak? Dulu boleh. Hak bagi alasan ni pula bukannya orang tua. Tak?
Orang tua-tua relax aja, tak bagi relax ada apa. Tak ada masalah. Depa tak leh, depa belah gitu yalah. Hak bagi alasan banyak ni, hak budak-budak muda-muda ni alasan tak mau mai, tak mau buat. Orang tak mau 1000 daya, tak mau 1000 dalih. Tak. Tapi tuan-tuan, kalau kita paksa juga buat, dia rasa dia punya halawah dia, kelazatan dalam beribadat tu. Habis tarawih kita buat 30 malam tu, berasa puas. Berasa puas. Dengar Quran, berasa puas. Jiwa kita tu terisi dengan ayat-ayat Quran. Baik, tu pandangan saya secara pribadilah. Yang kita buat tazkirah ni sebenarnya kita nak ambil keringanan dia, rukhsah daripada peluang yang ada. Baik. Kemudian kita juga nak memperingatkan supaya kita juga jangan abaikan solat sunat witir. Solat sunat witir. Ada orang dia ingat witir ni tak apa mustahak kot. Dia kata witir ni bulan tak puasa pun ada. Habis main tarawih tu 8 rakaat dia belah gitu je. Witir ni tuan-tuan, Nabi suruh buat, Nabi menggalakkan kita buat kalau boleh buat tiap-tiap malam. Kalau boleh. Tak. Kita digalakkan buat solat sunat witir. Allah Taala suka kepada witir ini. Yuhibbul witra. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah Taala itu tunggal dan suka kepada solat sunat witir yang ada 1 rakaat tunggal tu. Tak. Jadi kalau tak larat pun buat 1 rakaat je. Boleh Dia tak larat. Habis 8 rakaat tu berdiri belakang tu, bukan kata berdiri, sembahyang sambil duduk je. Witir 1 rakaat punya tak larat. Tak. Tu pun Fatihah saja. Hak yang tu imam baca 3 qul tu pun dia tak mau, dia piduk sorang-sorang dia baca 1 surah Fatihah saja. Sorak. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik. Jadi kita diingatkan ambil berat tentang solat sunat witir. Dan witir ini kalau nak buat waktu malam, kita buat witir, saat ni kita bangkit qiyam. Nak buat lagi ke witir? Tak payah dah. Tak payah dah. Maknanya satu malam itu sekali witir dia. Sekali witir dia. Kalau dah buat waktu malam, esok pagi bangkit lagu mana? Nak kena buka balik ke? Tak payah dah. Semayang macam biasa. Nak buat tahajud, buatlah. Hajat, sunat apakah lagi, istikharah ke apakah. Kemudian habis semayang tu semua, nak buat apa? Witir nak kena buat pula. Tak payah dah. Kalau mengantuk, tidur balik. Dan tidur. Kalau habis-habis semayang masuk waktu subuh, terus bang subuh, terus semayang subuh, tak ada masalah kalau tak semayang witir. Dia kata tak katup ni macam mana? Nak kena katup ke semayang malam? Tak payah. Bukan dia terbuka apa pun. Tak. Dia tak ada masalah. Baik. Jadi itu tentang solat sunat witir. Kemudian juga kita digalakkan supaya dalam bulan Ramadan ini kita beramal dengan satu amalan yang Nabi suruh, iaitu memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Nabi kata walau bisyaqqin min tamr, walaupun secarik daripada kurma. Tak. Jadi kita boleh usahakan. Macam mana kita nak buat kalau boleh tu, biar pakat-pakat dapat pahala memberi makan kepada orang berbuka puasa. Macam mana? Antara cara yang biasa kita dengar orang cadang, kita buat collection untuk beli kurma untuk berbuka puasa. Ni kita ramai-ramai ni himpun duit seorang RM10, kita nak beli kurma saja, tak mau beli benda lain. Kita upah satu orang hampir beli kurma. Kurma ni untuk kita bagi juadah berbuka puasa. Maknanya kalau orang buat iftar tu, kita bagi kurma hak kita beli tu. Duit tu daripada sumbangan kita. Maknanya kita semua sudah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Ada orang bagi sikit, dia bagi sikit. Buat tabung khas. Tabung khas untuk berbuka puasa. Maknanya buah kurma tu, kita mungkin ada share dalam tu, ada kot 1%. Kawan tu boleh bagi banyak, dia bagi banyak, dia bagi 1000 untuk beli kurma. Dia ni pula bagi 500. Dia ni bagi apa? Kita beli kurma, dia timbun kurma tu ada. Tak? Kita gunakan dia untuk berbuka puasa. Tak? Itu antara cara yang kita boleh buat supaya setiap orang dapat peluang. Dan kena ingat, kita sebagai ayah, sebagai bapa, sebagai suami, menyediakan juadah, dibeli bahan mentah ke, kemudian disediakan daripada sumber itu untuk membuka puasa kepada keluarga kita, pun sama. Kita menerima pahala orang yang berpuasa itu. Kita bukan curi pahala dia, tapi Allah ganda pahala dia. Yang dia puasa tu, katakanlah pahala dia ada 2 juta, untuk dia 2 juta, untuk kita pun 2 juta juga.
Begitu. Jadi Allah Ta'ala boleh bagi kepada kita. Dan kalau katalah kita bagi buka puasa tu untuk 50 orang, seorang tu duk ada 14 juta. Kali tengok 14 juta kali 50 orang. Tak? Tu dia. Kita katalah kita ada duit, jumpa dengan pengerusi, saya malam sekian-sekian saya book, saya blok dah. Malam ni saya seorang, saya tak mau kongsi dengan orang. Saya dan juga kaum keluarga saya, kami nak book malam ni. Iftar malam ni kami sponsor semua. Tak? Okey tak ada masalah. Tak? Jadi dialah seluruhan sponsor malam tu. Baik, jadi pahala berlipat-lipat kali ganda. Elok sangat kalau kita boleh buat benda tu. Begitu juga diingatkan kepada kita tentang bulan-bulan lain pun kita kena buat. Tambah-tambah lagi bulan puasa ini kita nak kena pastikan solat fardu kita ditunaikan dalam keadaan paling sempurna sebagai menyahut seruan bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah, kita mentarbiyah diri kita. Perkara yang utama sekali dalam hidup kita ini adalah solat. Maka kita nak kena pastikan solat kita sempurna sepanjang bulan Ramadan. Ialah bulan Ramadan ni subuh kita tak risau, dia jadi ramai. Pasal apa? Pasal mengkit sok. Bila mengkit sok, lepas tu perut kenyang steady elok, kita pun pergi semayang di surau, semayang di masjid. Penuh. Kita hak biasa duduk main surau ni, tiba-tiba kena duduk belakang. Sah belakang. Tok Imam biasa main lambat. Tok Imam main lambat. Kawan duk sah depan ni penuh dah. Tok Imam nak masuk tak boleh. Oi, mana Tok Imam main lambat? Dia pula marah. Padahal dia hari tu baru main sembahyang subuh. Padahal bulan-bulan lain tak main pun. Hari tu baru buat rajin. Tak apalah. Baguslah tu. Kan? Tapi suasana begini yang kadang-kadang kita tengok tu seronok kan. Seronok suasana nampak orang rajin mereka. Sembahyang zuhur pun sama juga. Kita lunch hour tak payah pergi makan, kita duduk tunggu, kita nak pergi surau. Booking dah surau tu. Surau kecil. Office kita staff ramai. Tak, kita pun duduk belum masuk waktu lagi, kita dah ambil sembahyang, dah tunggu siap nak masuk dah. Tunggu waktu rehat je. Puk kata waktu rehat, ayat sembahyang ada siap. Pasal tadi ni belum pada ni dah ambil siap dah. Cukupnya 12.45 keluar terus pergi surau. Ada setengah tempat depa tambah lagi Depa buat pula masa lunch hour tu, depa buat pula kuliah. Panggil ustaz manakah boleh bagi tazkirah sikit waktu lunch hour sementara bulan puasa ni kami tak makan, kami panggil ustaz untuk bagi santapan rohani. Bagus juga. Tak, habis tazkirah tu depa pun sembahyang zuhur berjemaah. Bagus. Budaya yang amat bagus dibuat. Baik, solat asar. Solat asar ni dah mula kena berhati-hati dah. Pasal boleh menjadi melibatkan perjalanan balik kerja, boleh jadi dengan kesibukan untuk nak beli makan buka puasa, termasuklah dengan orang hak jual pun sama. Tak, waktu asar tu kadang-kadang depa dah kelang kabut dah. Kelang kabut bungkus apa semua dah, duk metok meja apa semua. Tak, asar tak sembahyang. Jam. Tak, jual dah untuk buka puasa, dia tak sembahyang. Dia duk kalut dengan jual tu. Jadi kena hati-hati dah. Orang kalau hak menjaga, ingatlah rezeki Allah Ta'ala punya. Jadi jangan abaikan tanggungjawab terhadap dia. Baik, jadi waktu maghrib lagi parah masa ni. Waktu maghrib parah lagi. Pasal hak tadi subuh tadi ni lepas makan, lepas tu tak boleh makan. Boleh sembahyang tapi tak boleh makan. Yang ni lepas makan boleh makan lagi. Masuk waktu sembahyang tu boleh makan lagi. Hak tadi masuk waktu sembahyang tak boleh makan. Hak ni masuk waktu sembahyang kuih boleh makan. Dia balun tu lah. Masa ni lah cabaran dia. Tak, rumah dekat dengan surau tak apalah, cakap besar. Rumah dekat dengan surau tak apa. Dia main makan balun apa semua, lepas tu main dekat tak apa. Kita rumah jauh, nak kena start kereta, nak kena naik motor. Jauh. Tak? Tu. Jadi payah sikit lah. Dia mula dah jadi cabaran dah. Cabaran. Maknanya macam mana kita nak buat? Kita nak makan buka puasa pun nak kena makan. Kalau saya sama sembahyang maghrib pun kita nak jaga ni. Jadi dilema sikit. Jadi dalam dilema. Kalau ada hak pasien memang bawa keluarga semua buka puasa di surau tak apa. Habis dia usung anak beranak dia dengan duit dia bawa main surau. Beda anak kecil. Tak, bawa anak kecil duduk di surau sambil tangguk buka puasa makan. Kalau boleh buat tahu tu kira kemas. Tak. Nak jaga agak sembahyang maghrib tu. Jadi kalau kata tak boleh lah buat di surau, mungkin jauh sungguh, boleh buat dengan keluarga kan.
Boleh buat dengan keluarga sendiri. Habis makan ni kita didik anak-anak kita, kita sembahyang dulu. Sembahyang maghrib bulan puasa ni ingatlah, janganlah dipanjang-panjangkan. Tok imam tu kena beringat. Dia kemas konon-konon Tok imam ni sedap bukan main. Tak, dia bubuh wasyamsi wadduhaha rakaat pertama. Hak orang belakang ni dah tadi baru kena kurma 3 biji. Dia bubuh surah panjang-panjang pula. Sabbihi salah apalah. Qul a'udzu binnas sudahlah. Inna a'tayna sudah. Siapa tak komplain lah. Orang buat gitu Tok imam bagus. Gitu. Habis sembahyang tu, assalamualaikum. Al-Fatihah, baca doa. Doa pun tak sampai seminit dah pergi balik makan. Tak ada masalah. Jadi dia memudahkan. Bila mudah tu orang seronoklah. Maknanya memahami situasi. Memahami situasi. Tanpa dia mengabaikan tuntutan. Baik, itu tentang menjaga solat. Menjaga solat. Sama-sama kita cubalah. Kemudian juga marilah sama-sama kita berazam untuk kita mendirikan solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud. Bulan lain ni payah nak buat. Payah nak buat solat tahajud. Dia jadi payahlah nak bangkit. Bangkit awal pun dia tak tergerak nak sembahyang tahajud. Tak. Bangkit kencing tidur balik. Dan tahajud tak buat juga. Bangkit dia buat apa? Pasal bunyi handset. Buka handset tu. Baca handset, tutup, tidur balik. Lah, sembahyang tak juga. Tak. Tu. Ada panggil orang dia jadi satu biat dah. Handset tu bila masa celak biji mata pun dia tengok handset. Dia jadi satu penyakit Penyakit. Tak ada handset tu dia sakit jiwa. Handset tinggal di rumah, patah balik daripada tempat kerja. Sanggup. Pasal tinggal handset. Jaga jadi kita kena cubalah. Kalau boleh tu tahajud ni bulan puasa ni kita buat banyak kali. Kalau lah tak boleh buat tiap-tiap hari, kita buat banyak kali. Sama ada kita nak buat cara ramai-ramai di surau pun boleh. Nak buat seorang-seorang pun boleh. Buat di rumah. Tak buat seorang-seorang. Payah ke? Senang aja. Tahajud ni paling kurang 2 rakaat dah. Paling kurang 2 rakaat. Tak payah berdiri pun tak apa. Solat sunat boleh duduk, tak ada masalah, tak larat. Tak. Teruk lagi duduk atas katil terus. Atas katil terus dia sembahyang tahajud. Kan? Punya teruknya. Sembahyang tahajud. Tak mesti baca banyak-banyak, baca Fatihah saja. Habis Fatihah rukuk, habis rukuk tidak sujud tamakninah apa pun tak ada. Tak. Fatihah tu semata dia baca. Tu kira teruk sungguh lah tu. Nak buat juga tu, tapi pasal nak buat. Tak, nak buat. Tapi kalau hak yang sempurnanya, kita buat 8 rakaat. Tak, 8 rakaat dengan bacaannya yang satu-satu rakaat ni biar panjang. Itu yang sempurna lah. Banyak rakaatnya itu boleh kepada banyak pahala. Itu tentang solat sunat tahajud. Baik, seterusnya juga apa yang kita boleh syorkan ialah solat sunat duha. Solat sunat duha. Jadi yang saya sebut ni sebenarnya benda-benda hak kita tahu dah. Kita tahu dah. Tapi bulan puasa kita susun bagi cantik. Satu-satu kita nak buat. Tak, kita solat sunat duha. Waktu pagi-pagi belum pergi kerja. Ada. Masuk waktu duha kita pun sembahyang sunat duha 2 rakaat. Ataupun sampai tempat kerja sunat duha dulu. Buat duha dulu sampai-sampai terus pergi surau dulu. Betulan tadi belum pergi kerja, ambil sembahyang dah siap-siap, sampai-sampai sembahyang sunat duha 2 rakaat. Tak. Di antara perkara yang digalakkan yang Nabi buat. Nabi buat solat sunat duha ni kerap Nabi buat. Kemudian yang seterusnya juga, marilah sama-sama kita memperbanyakkan sedekah. Sedekah. Tak. Dalam bulan puasa ni Nabi SAW lebih pemurah daripada bulan-bulan yang lain. Bulan lain Nabi pemurah dah, minta apa pun Nabi bagi. Orang yang minta sumbangan ni Nabi tak sia-siakan, Nabi bagi sampai Nabi pun terpaksa hutang pun ada. Untuk bantu umat dia yang meminta kepada Nabi ni, pernah Nabi kata dekat seorang sahabat tu, hampir kedai sekian-sekian, hampir ambil barang kedai tu hang nak apa, hang beritahu kata nama aku, nama Nabi. Sampai tak tu. Pasal dekat Nabi bagi habis dah kat orang, sampai tak ada apa dah, pergi berhutang di kedai. Ini di antara punca yang kadang-kadang kita jumpa kenapa Nabi berhutang. Nabi SAW berhutang. Kalau kita, teruk Nabi no, sampai nak kena hutang no. Nabi hutang bukan untuk diri dia. Kita hutang untuk kita. Tak. Nabi hutang untuk umat. Pergi ambil barang, bayar, aku bayar.
buh atas nama dia, buku 35 atas nama dia. Tak? Kita hutang untuk kita sendiri. Beza. Tak? Jadi kita banyakkan bersedekah dalam bulan puasa ni, dan semestinya dah. Bulan puasa ni orang minta sumbangan apa pun kita standby dah, memang nak bagi. Dan nanti bulan puasa nanti tuan-tuan, mai sembahyang waktu malam tu jangan lupa bawa duit. Saya rasa-rasa memanglah akan ada orang yang mai untuk buat kutipan untuk sekolah, kutipan untuk surau, kutipan untuk buat masjid, kutipan untuk buat macam-macam lah benda-benda yang bermanfaat. Kutipan untuk orang miskin, kutipan untuk Rohingya lah, apalah macam-macam lah ni. Tak? Jadi kalau kata sungguhlah perkara tersebut nak bagi kebajikan, kita jangan berkira. Nah, kita bagilah. Kita bagi sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya juga, kita nak kena pastikan sahur kita makan. Nabi kata tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu, sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Berkat lagu mana? Berkat antaranya memberi kekuatan kepada tubuh untuk berpuasa. Dia tak boleh lah nak bertahan sampai petang, sampai dekat puasa duk tahan lagi, tak. Tapi dengan berpuasa tersebut, diri kita ni paling tidak pun dengan makanan itu kita boleh bertahan sampai beberapa jam, dan juga di sana menunjukkan kepada apa? Kepada kemampuan tenaga badan kita sampai kepada petangnya. Sampai kepada petang. Satu benda yang pelik lah. Benda yang pelik, benda yang boleh dikira sebagai ajaib juga, bila mana kita berpuasa dalam masa yang sama kita mempunyai tenaga yang lebih. Kita puasa tapi kita ada tenaga yang luar biasa. Ini puasa-puasa orang mukmin. Tak, puasa tapi kuat. Tak, ini adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala seringkali kita tengok dalam sejarah berlaku peperangan demi peperangan dalam bulan puasa. Dalam bulan puasa. Dan kalau ikut sejarah, catatan sejarah, bagaimana umat Islam ketika mana berpuasa, ketika mana bulan Ramadan, berlaku pertempuran di antara orang Islam dengan musuh, Islam menang dalam bulan puasa. Tu. Jadi kelebihan lah. Ada kelebihan bulan Ramadan ini. Tak. Jadi apa nama ni? Dengan kita bersahur itu juga kita akan memberi sedikit kelebihan kepada tubuh badan. Dalam masa yang sama kita juga faham, sahur itu merupakan pembeza di antara kaedah puasa umat Islam, umat Nabi Muhammad dengan golongan Yahudi. Orang Yahudi, orang Bani Israel, mereka pada puasa juga. Kan dalam sejarah bagaimana Nabi sampai ke Madinah, Nabi tengok orang berpuasa kan. Nabi tengok puasa. Nabi tanya, ni puasa apa? Mereka pun beritahu, ini puasa kerana kami meraihkan kemenangan Nabi Musa yang terselamat daripada Fir'aun. Tak, jadi kami pun berpuasa sebagai tanda kita kata apa, mensyukuri di atas kemenangan tersebut. Nabi kata kalau lagu tu, kita lah, yakni umat Islam lebih utama untuk merayakannya, untuk meraihkannya. Maka Nabi pun suruh sahabat-sahabat kita puasa hari Ashura tersebut. Puasa Ashura tu. Maka menjadikan puasa Ashura pada ketika itu difardukan, diwajibkan puasa Ashura pada tahun tersebut. Sebelum Allah Ta'ala menurunkan ayat 183 surah Al-Baqarah yang menentukan bahawa puasa yang wajib ialah puasa Syahrul Ramadan, bulan Ramadan sahaja. Maka memansuhkan hukum wajib puasa Ashura. Siapa nak puasa boleh, siapa tak mau puasa pun tak apa, untuk bulan bulan Muharram tersebut. Baik. Jadi kita nak kena bezakan dengan umat lain itu dengan sahur. Kita sahur. Kalau tak sempat sikit pun tak apa, kerana ada keberkatan padanya. Baik. Begitu juga kita digalakkan sangat dalam bulan puasa ini kita beriktikaf. Iktikaf di masjid. Surau tak ada lah. Dia surau dia tak ada iktikaf itu. Iktikaf ni susah kah? Dia tak susah. Walaupun seketika kita berhenti di dalam kawasan yang dikira sebagai masjid. Kena faham? Tuan-tuan kena faham, masjid, kawasan seluruh masjid itu tak semua digezet sebagai masjid. Maka nak iktikaf, dia mesti kawasan yang digezet sebagai masjid. Bagi contoh. Bagi satu contoh, misalnya Masjid Abdullah Fahim. Masjid Abdullah Fahim tu dia ada ruang solat, kemudian dia ada ruang legar, kemudian dia ada dewan. Kita kena pergi tanya, yang mana satu yang digezet sebagai masjid?
Hak yang laluan orang ramai duk ada batu kat situ tu, ada hak yang ayak terjun lah apa kat situ tepi tu masjid ke tidak? Kalau dia bukan masjid balai lentang tu, maka kalau kita iktikaf situ tak sah. Dia mesti yang digazet sebagai masjid. Contoh lain macam masjid Perda, masjid daerah tu, bang pai tengah. Tak, dia ada ruang solat dia, kemudian di tepi dia buat dewan. Dewan itu tidak digazet sebagai masjid. Jadi kalau kita lalu tang tu, dia tak kira iktikaf. Masuk dalam ruang solat utama dia tu sahaja digazet sebagai masjid. Dan orang perempuan hak yang cuti, dia boleh duduk di tepi pintu ruang solat tu, dia duduk di situ. Pasal dia cuti, tak digazet sebagai masjid. Masjid daerah seberang perai utara pula, Masjid Teluk Yatawak. Teluk Yatawak, dia ada dewan terbuka di belakang tu. Itu tidak digazet sebagai masjid. Tak gazet sebagai masjid. Maka orang yang tidak suci boleh duduk situ, tak ada masalah. Baik, kalau tak gazet masjid, semayang boleh ke tak? Semayang sah. Semayang Jumaat sah, tak ada masalah. Tak. Jadi kami semayang di tempat yang tak gazet masjid, tak syok semayangnya sah. Bukan masalah tentang semayang atau tidak, dia masalah berkaitan dengan iktikaf, berkaitan dengan keharusan orang untuk masuk dalam kawasan itu. Itu dia punya kesan dia. Nak menentukan yang mana satu nak gazet masjid atau tidak, ini adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Mufti. Jabatan Mufti, bawah fatwa dia tetapkan, okey, ruang yang digazet sebagai masjid ini sahaja, yang lain tidak digazet sebagai masjid. Ini juga ada kaitannya dengan asal-asal pembinaan. Kena tengok, sekiranya tempat tersebut diwakafkan oleh tuan dia untuk masjid, maka tak ada pilihan. Kalau tuan tu kata, saya ini seluas tanah ini saya gazet, saya wakafkan dia sebagai tapak masjid, sebagai masjid. Jadi kok mana pun kena gazet itu sebagai masjid. Tak boleh kata apa. Walaupun tempat tu orang buat tempat parking, depa tak buat masjid, depa buat parking, dia tetap dikira sebagai masjid. Begitu. Tak, ini pandangan yang ketat dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tak. Baik, itu tentang iktikaf. Senang, kita boleh masuk, duduk sat biar 5-10 minit. Tak. Semayang tahiyatul masjid 2 rakaat, lepas tu mengkit pi. Berhenti kereta ni, enjin kereta pun tak katuk. Tak, masuk pi semayang apa semua sat. Turun balik, jom balik. Dia nak ambil pahala beriktikaf. Tak, pahala beriktikaf, no? Jadi bolehlah kita try buat tengok. Keseterusnya ialah, marilah sama-sama kita cuba untuk menghidupkan budaya tadarus Al-Quran. Yang sebenar tadarus ni ialah mempelajari Al-Quran. Tak, yang tadi tilawah, awal-awal tadi tilawatul Quran, kita baca sendiri baca. Yang ni pula tadarus, sama ada ramai-ramai berpasangan dan sebagainya. Tak, kita pun baca, orang dengar. Anak kita baca, kita dengar. Betul tak mana tak kena. Tak, kemudian kalau boleh kita bagi sikit kefahaman tentang Quran lagi bagus. Ayat ini berkenaan dengan apa. Kau nak buat bincang apakah pun bagus jugalah. Ini tadarus nama dia. Baik, itu tentang tadarus Al-Quran. Juga kita boleh menziarahi orang yang kurang bernasib baik. Dalam taman kita ni kok ada orang yang memang tak cukup kemampuan. Tak, kami wakil daripada surau Al-Husna, kami main ziarah ni sempena nak masuk bulan Ramadan ataupun dah dalam bulan Ramadan. Jangan nanti raya. Tak, bulan puasa ni sedikit sumbangan kami untuk dia nak guna dalam bulan puasa. Nanti nak raya kami main lain. Tu pun kalau ada peruntukan lah. Kalau tak ada lah. JKK kami pun nak kena pecat dah. Tu yang kami pun tak main dah lah. Jadi tengoklah, ziarah lah orang yang kurang berkemampuan itu. Kemudian kurangkanlah untuk kita menziarahi bazar-bazar Ramadan. Bukan tak boleh, boleh. Tapi dia ni duduk di bazar Ramadan tu 3 jam. Tak? Daripada asar tu dia duduk pusing, tak beli apa pun. 3 round duduk pusing saja, tak beli apa. Dekat-dekat nak masuk waktu baru dia beli. Pasal apa? Dia kata ujung-ujung tu baru sale, dia kata murah sikit. Kuih pun dia nanti bagi lebih. Dia pusing berapa lama duduk dalam bazar Ramadan tu. Buang masa saja. Inna abghadha biqa'in fil ard indallahi, inna abghadha biqa'in indallah fil ardi, apa nama ni, aswaquha atau kama qala.
tempat hak yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ni, apa dia? Pasar-pasarnya, market-market dia. Inna ahabba biqa'in fil ardi, inna ahabba biqa'in fil ahabba indallah, inna ahabba biqa'in fil ardi indallahi masajiduha, kama qala. Tempat hak paling Allah Taala suka di dunia ni mana? Masjid-masjid dia. Tak, hak Allah Taala tak suka tu market. Tak suka dengan makna apa? Tak suka dengan makna banyaknya perbuatan-perbuatan yang tidak elok berlaku di situ. Ada. Jadi lebih baik sekejap sahaja kita pisat, kita pun balik. Duduk tak lama. Ini tak. Membeli tak belah-belah. Orang lain beli belah, dia tak belah-belah. Kemudian jauhi aktiviti-aktiviti yang lara, aktiviti yang sia-sia. Tak, kita kata kita nak penuhkan bulan Ramadan dengan perkara ibadat. Tak, rajin baca Quran, tak, berzikir banyak-banyak. Ni tak, buat benda lara, baca bacaan-bacaan yang lara. Tak, nanti dalam bulan puasa ni elok kalau hantar berita-berita hak lara-lara, berita hak yang pelik-pelik tak payah. Duk post, duk forward benda-benda hak yang bagi orang buang masa. Tak payahlah. Kalau nak bagi tazkirah pun jangan bagi hak panjang-panjang. Lemah kena baca, awak tak habis-habis lagi ni. Nak baca syok juga, baca tu syok, tapi panjang sangat, letih nak baca tu. Baca dia saja, beda satu mesej dia saja pun 5 minit dah. Orang lain pun hantar lagi, dengan orang lain pula nak baca juga. Memanglah bagus, semua bagus, tak ada hak tak bagus. Kita ni grup hak soleh belakang, hak kita masuk ni. Tak, semua bagi tazkirah. Letih baca kita hari-hari. Tak, bagi pendek-pendek sudahlah. Kadang-kadang bagi gambar saja. Itu pun padan lah, bagi gambar saja pun 40 orang hantar gambar, letih tengok gambar tu saja. Kadang-kadang gambar yang serupa ya. Tak, jadi hati-hatilah dalam bulan puasa ni. Tak, kita nak banyak buat perkara yang banyak faedahnya, bukan yang lara. Kemudian juga saya nak sebut di sini ialah hormatilah bulan Ramadan ini dengan menjadikan suasana bulan Ramadan ini suasana yang penuh dengan suasana ibadat. Suasana ibadat. Suasana ini sebenarnya dia dicorakkan oleh kita yang bergerak. Pokok dia tak corak suasana sangat, pasal dia duduk keras itu ya. Natang pun tak membentuk suasana. Hak membentuk suasana ni orang. Tak, macam mana tindak tanduk orang, macam mana perangai orang bercakap, macam mana cara bawa kereta, cara kelai, cara itulah perangai manusia membentuk suasana. Jadi bentuklah suasana ni, suasana bulan Ramadan yang penuh dengan suasana ibadat. Tak, ini pun kita risau. Suasana yang dibentuk dengan cara pakaian ni, berpakaian. Tak cukupkah lagi dengan ancaman dan juga ingatan-ingatan Allah Subhanahu wa taala, kemurkaannya. Allah Ta'ala marah. Tu yang bergegak, tempat hak tak patut gegak. Kalau ikut ilmu biologi, ilmu geografi, kota Kinabalu dekat Gunung Kinabalu tu tak boleh bergegak, tuan-tuan. Mustahil kalau ikut ilmu tentang geografi. Pasal apa? Kalau ikut ilmu geografi, tempat nak bergegak ni tempat yang tak stabil, baru dia gegak. Tempat hak yang tak ada bukit bukau apa ni, pasal dia tak stabil, tempat dia tak kukuh. Tempat hak ada bukit ni, bila bukit dia besar tu, di bawah tu kena sekali ganda nak tampung bukit hak berat tu di bawah tu. Macam kita kata kita letak satu benda berat. Saya ni berat, saya ni kata kalau berapa gram, berapa kilogram, saya kena duduk atas kerusi yang boleh menampung berat saya ni. Kerusi tu kena kukuh, baru tak jatuh. Kita duduk atas kerusi budak-budak, mana boleh tahan. Jadi di bawah tu stand dia punya base dia tu kena kuat. Tapi tuan-tuan boleh bayang bagaimana Allah Ta'ala goncang Gunung Kinabalu tu, bukan goncang biasa, sampai ke kemuncak tu. Dah sampai ke atas sekali, kepok atas sekali. Kita nak kata apa? Tak, ilmu logik apa kita nak pakai? Tak logik. Kalau ilmu logik kita kata tak logik. Tapi itulah petanda-petanda, itulah tanda-tandanya, mesej daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang tak mau dengar. Tak, bangga buat benda yang Allah Taala marah tu, dia bangga. Ni semua orang hak cakap ni, dia kata tin kosong, bunyi je derah. Dia kata kat kita pula dah. Orang tegur, hang orang Islam pakai lagu tu, duk kinja-kinja lagu tu. Kita ni orang Islam, kita berasa malu.
berasa terhina, seolah-olah bawa kita ni umat Islam balik kepada zaman kuno balik. Tak? Islam datang, tutup menahak patut tutup, ditutup habis ke semua, kita pergi buka balik. Dah tu pula buat benda terang-terangan, kemungkaran secara zahir. Bila ditegur melenting, tak kena, tak boleh gitu. Nah, begitu juga ada setengah-setengah di kalangan masyarakat kita yang bila kita tegur, kita kata hang puasa tapi semayang tak ada makna apa, kita kata ke dia. Tak ada pahala apa. Oh tu ke, dia kata, dia jawab balik. Oh dia kata bagus tu. Bagus jawab pula. Lepas ni dia kata, oleh kerana aku tak semayang, puasa apa aku tak marah, dia kata. Pula dah. Kita tegur dia, dia puasa tak semayang supaya dia puasa dan semayang. Baru kena. Dia kata hang kata puasa tak ada pahala, aku tak semayang. Baik aku tak puasa, tak usah puasa, duk semayang pun tak usah puasa, tak usah, dia kata. Punya ketegak sampai tak tu. Ini satu trend, satu bentuk pemikiran yang songsang, yang terbalik. Yang terbalik. Tak, kita tegur bulan puasa tutuplah aurat. Alah dia kata, takkan kerana bulan puasa nak tutup aurat, dia kata itu hipokrit. Pula dah. Jawab pandai, apa-apa dia pun pandai jawab. Dia kata itu hipokrit, tutup aurat kerana Ramadan. Kita kata apa? Ialah bulan Ramadan ini kita nak berlatih, bulan belatihan. Esok keluar bulan Ramadan pakai tarawih. Kita nak habah tu. Tak, kalau bolehnya. Tak, dia faham terbalik. Ini pun masalah juga. Masalah. Kita kata pakaian menutup aurat, hormati bulan Ramadan ini, dia tak faham macam mana yang kita faham. Sedihlah. Ni umat kita sekarang ni. Tak? Jadi kita nak membentuk suasana ni, suasana penuh dengan ibadat. Tak? Suasana yang meriah dengan ibadat. Semoga bulan Ramadan yang kita akan sampai nanti ni merupakan Ramadan yang menjanjikan kebaikan kepada kita. Depa umum tak lagi? Tak umum lagi kah? Kau siapa-siapa berumai dengar depa umum dah kah? Umum dah? Esok kah? Khamis? Okey alhamdulillah. Kira kami ni tadi ni kira standby lah. Kalau Mai kata nak main terus, kami nak semayang dah malam ni. Tapi oleh kerana Hamis, maknanya malam ni tak boleh buat lagi lah. Esok hari Syak lah. Esok hari Syak tak boleh puasa. Baik tuan-tuan, saya kira itu beberapa perkara yang ingin saya sentuh sama-sama. Walaupun saya tahu kita sedia maklum sebahagian daripadanya, sebahagian besarnya kita dah tahu, dan banyak lagi sebenarnya perkara-perkara yang boleh kita share, kita kongsi sama-sama, untuk kita menjadikan Ramadan kita Ramadan yang penuh dengan pahala, Ramadan yang penuh bermakna. Semoga kita harap Ramadan kali ini yang terbaik, dan sekiranya dia merupakan Ramadan yang terakhir, kita dapat buat ibadat dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menempatkan kita di kalangan hamba-hambanya yang soleh. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga saya doakan dan kita sama-sama berdoa, semoga kita dapat beribadat dengan baik dalam bulan Ramadan kali ini, dengan penuh semangat, dan memperbanyakkan amalan-amalan kita. Sekadar itulah sahaja yang ingin saya kongsi bersama. Segala yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang yang lemah sama-sama kita perbaiki. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak.